yang cantik. Dikenali sebagai kebaya nyonya, seni busana kaum peranakan ini sememangnya menyerlahkan susuk anggun si pemakai. Keunikan yang membezakannya dengan kebaya Nusantara ialah sulaman tangan bermotif bunga dan haiwan menjadi daya penarik wanita zaman berzaman. Busana ini menjadi identiti kaum peranakan yang juga dikenali sebagai kaum baba nyonya. Peranakan keturunan Cina yang berkahwin dengan rakyat tempatan dipercayai sejak kurun ke-15 apabila puteri Raja Cina Hang Lipo dan pengikutnya dihantar ke Melaka. Sejak itu, kaum baba nyonya semakin besar dan berkembang di semenanjung tanah Melayu, terutama di Melaka, Pulau Pinang dan Singapura. Nonya semua pakai kebaya. Tak ada satu nonya yang tak pakai kebaya sebab this is like their traditional costume. Tapi dia berasal daripada kebaya labu tu, kebaya panjang tu. Then after that it becomes shorter and then it becomes the kebaya yang kita ada pada hari ini. Tapi design dia memang berubah-berubah. Dari dulu dia start daripada kebaya biku, bila jadi kebaya pendek, kebaya biku, dan bila lace datang daripada Perancis, France, from the European countries, dia orang guna lace untuk buat kebaya. After that ada kebaya cotton, dia orang pun buat biku. Tapi biku itu dah start ada corak-corak tambahan-tambahan. Tapi itu sulaman masuk ke dalam membuat kebaya, dan itu dia sulam. Tapi sulaman itu ikut flavor yang pembuat tu. You know, when you sew your own kebaya, how you feel at that time, what is it that you want to be reminded of, tu you buat kebaya macam tu. Mengimbau kembali, kebaya nyonya kurang mendapat sambutan pada era 70-an, berikutan pakaian moden lebih menjadi pilihan masyarakat. Pada ketika itu, Peggy Tiu Chai Hong masih berumur belasan tahun. Menurut Peggy, keluarganya juga semakin kurang meminati kebaya dan hanya memakainya pada majlis khas dan waktu tertentu. Menginjak usia 20-an, minat Peggy terhadap kebaya kembali bertaut setelah menyimpan persalinan kebaya milik nenek saudara yang meninggal dunia. So her daughter was saying, any one of us want to keep one kebaya as a memory of her. So masa tu, after I graduate, I come back, tu I simpan lah sehelai, pilih lah sehelai daripada grand auntie saya tu. Then I fall in love with kebaya again. So when I start to wear the kebaya to go out, my friends, "Oi, kebaya," you know, it's like a reviving of the kebaya pada masa itu. Because that time memang tak ada orang pakai kebaya dah kan. Then I was only in my early 20s dah masa tu. Dia said, "Oh, kebaya." Oh, then you know the interest of those that in my generation is like, oh, like dulu dia memang tengok mama dia pakai kebaya cantik untuk pergi kepada majlis-majlis. They always wear it for important occasion. Then after that dah tak ada orang pakai. Dah pakai baju modern tu kan. Then when I start wearing, they were like, "Oh, cantiknya." You know, it kind of rekindled my love for kebaya again when I think it back. Oh yes, it's such a lovely piece. Then from there, I start collecting. Sehingga kini, ibu kepada 7 cahaya mata ini memiliki hampir 40 koleksi baju kebaya nyonya berusia 60 hingga lebih 100 tahun. Sebahagiannya diperoleh dari warisan keluarga, sebahagian lagi dibeli dari pemilik persendirian. Seiring usia busana, cara penyimpanannya juga perlu cermat kerana materialnya semakin sensitif. Meski masih boleh disarung, pemakainya perlu berhati-hati, bimbang rosak dan terkoyak. Berbeza dengan kebaya moden, warna-warna kebaya zaman dahulu kurang menonjol dan lebih banyak menggunakan warna pastel alami. Sebagai pelengkap persalinan nyonya, sepasang kebaya digandingkan dengan kasut atau selipar bersulam benang emas dan manik. Hari ini bibik Peggy pakai baju labo, iaitu baju panjang nyonya. Yang ni dah agak-agak 120 tahun dah. Ini daripada nenek moyang bibik Peggy itu kan. Diperbuat daripada organdi dan kena pakai sebab dia nipis kan. Kita kena pakai baju dalam. Baju dalam ni diperbuat daripada cotton. Dan sebab ini original daripada nenek saya. Dan baju dalam tu, baju pendek kita panggil, selalu biasa kalau kat rumah tak pakai baju panjang. Bila nak keluar baru pakai baju panjang dengan croissant ibu dengan anak bulan. Dan of course lah ada cucuk sanggul sekali macam tu. Dalam masyarakat peranakan,
Kebaya labuh dipercayai dipengaruhi asimilasi dengan budaya Jawa, iaitu batik berkemban dan Arab yang menggunakan abaya. Potongan asal kebaya adalah besar dan longgar sebelum berevolusi menjadi pendek mengikut potongan badan berwarna terang diperindah sulaman pada biku. Lainan cutting dia tengok very special about the sleeve is kan? Sleeve dia macam curve sikit kat sini. So tengok dia bukan straight yang macam biasa. Dan sini ketat sikit. Tu memang gaya dia. Dan di tengah-tengah sini ada 4 segi yang kita buat kat sini bagi dia macam ada air sikit kan untuk selesahan. Sebab dalam ada baju satu lagi kan. Kebanyakan kebaya nyonya menggunakan fabrik jenis voile atau kasa, kain kapas yang lembut, ringan dan mudah dibentuk. Sulam pada penghujung kain atau biku juga bergantung pada jenis kain digunakan. Fabrik kosong membolehkan bentuk dan sulaman pada biku dibuat lebih sarat berbanding fabrik yang sudah bercorak. Dia tak ada butang-butang. Dia memang tak ada butang. So kalau nak pakai kebaya, mesti diikat, di fasten together with a croissant. Croissant nonnya tu selalu dia 3 keping dengan rantai dia sekali sebab dulu-dulu memang dia emas, tulin, diperbuat daripada intan, mutiara, kejit tu kan. So ikut corak. So kalau kita pakai kebaya, croissant dia kan biasa dia 2 jari. Tapi tengoklah kalau badan besar ke tinggi ke, mungkin you can put 3 finger in between. Kini, sulaman pada baju kebaya bukan sekadar sulaman biasa. Penggemarnya kini menjadikan kebaya sebagai satu ruang untuk berkarya. Koleksi terkini Peggy menonjolkan corak lebih kreatif menerusi motif-motif haiwan, tumbuhan dan budaya. Setiap satu kebaya istimewa ini ditempah khas dengan harga mencecah ribuan ringgit. Sulam biasa tu kan semua symmetry. That means it reflects left and reflects right. It's the same type of design. Tapi sulaman saya ni, beza ni, specialty ni belakang. Okay, so we try to make an elaborate back view because bila you pakai kebaya tu, bila you jalan tu kan masih nampak lagi kebaya, bukan kat depan aja. Belakang pun mesti nampak cantik. Dan kalau front view tu, our specialty is we make the design in such a way that you, kalau you tengok burung merak tu, satu diri, satu terbang. But yet it still looks so grand, right or not? So it has become a artwork. So it's not like symmetry in the olden days, sama sini, sama exactly the same. Dulu-dulu semua exactly the same. But our designs are all creative, each and every one different on its own. Selain kebaya vintage, Peggy juga memiliki beberapa koleksi kasut benang emas dan manik berusia lebih 100 tahun. Kraf buatan tangan ini antara yang popular di kalangan kaum peranakan. Kasut-kasut ini kebiasaannya dipakai ketika perayaan dan majlis khas berikutan harganya yang mahal. Ni adalah kasut yang paling lama yang dibuat sendiri oleh nenek saya. Atasan dia kertas. Tapi kertas dia macam from the tree bark. From the tree bark tu kita pukul dia jadi dia lekat betul dan kita jahit bahagian depan ni. This is the upper front with the benang emas. Kita jahit. Dan bahagian bawah tu tengok. Memang diperbuat daripada kulit leather dan dijahit dengan tangan semua ni. Dalam simpanannya kini ada 6 pasang kasut tekat benang emas, 3 pasang kasut manik potong, 1 fabrik baldu dan beberapa kasut manik bulat. Koleksi manik potong antara paling digemari Peggy. Kesukaran mendapatkan manik terbabit menambah nilai kasut terbabit. Yang kasut manik saya, kasut manik potong tu, ada orang tawarkan saya dengan harga yang tinggi. Yang tu masa tu dia 80 tahun tapi sekarang dia dah dekat 90 tahun. Memang berapa harga tinggi yang dia tawarkan takkan saya jual because this one jadi heritage kan, dia memang vintage tu. And when you look at it, it's the pride, you know, and workmanship, and then you feel so happy that you cannot part with it.